Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak beri penekanan kepada praktis ke arah SPM kertas 1 untuk bab 1 ubahan untuk subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, di mana para pelajar perlu didedahkan dengan bentuk-bentuk soalan soalan SPM ni macam mana. Okey, baik. Kertas 1 adalah soalan objektif lah. Okey, kita terus pergi kepada soalannya. Nombor 1, diberi bahawa G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. Cari hubungan antara G dan F. Okey, G berubah secara langsung dengan kuasa 3F. Okey, kena baca betul-betul ayat dia tu. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, nombor 2, diberi bahawa W berubah secara langsung dengan kuasa 3P. Okey, kita tulis kat sini W berubah secara langsung dengan kuasa 3P. Okey, jadi kita tukar terus dia punya hubungan ubahan tu kepada bentuk persamaan yang mempunyai pemala K. Okey, macam tu. Dan W sama dengan 12. Okey, W 12. Okey, kita cari nilai K. Okey, nilai P itu 3. Okey. Hitung nilai P apabila W sama dengan 6. Okey, baik. Mula-mula cari nilai K dulu. Okey, K sama dengan 12 bahagi 3 kuasa 3 tu. Jadi dapat nilai K 4/9. Jadi W sama dengan 4/9 P kuasa 3. Okay, sekarang ni dia kata hitung nilai P apabila W sama dengan 96. Okay, W 96. Okay. Nilai K tu sama 4/9 darab P kuasa 3. Okay, P kuasa 3 okay, sama dengan 96 bahagi 4/9. Okay, dapat 216. Jadi nak dapatkan P, kita punca kuasa 3 kan dia. Dapatlah P tu 6. P dapat 6. Okay, jadi jawapan dia D lah. Okay. Nombor 3, jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q dengan keadaan Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okay, Q. Kita terus tulis dalam bentuk persamaan yang ada pemala K. Okay, berkadar langsung dengan punca kuasa 2P macam ni. Jadi, mula-mula kita cari nilai K menggunakan nilai yang di sebelah kiri itu. Q4. Okay, nilai K kita nak cari. Nilai P itu 1/9. Okay, sama dengan punca kuasa 2 1/9 dapat 1/3. Okay, jadi nilai K adalah 4 bahagi 1/3. Ataupun 4 darab 3 pun boleh juga.
Okey, dapat nilai K itu 12. Jadi persamaan dia adalah Q sama dengan 12 darab punca kuasa 2 P. Lepas tu kita pergi kepada nilai sebelah kanan. Okey, sekarang ni nak cari nilai M. Nilai M tu dekat P. Jadi Q sama dengan 12 punca kuasa 2 M. Okey, nilai Q ni tadi kita ambil nilai 3. Okey, jadi kita nak cari nilai M. Punca kuasa 2M 3 bahagi 12. Okey, 1/4. Jadi nak dapatkan M. Okey, bila kita nak hilangkan punca kuasa 2 sebelah kiri, pindah belah kanan. Jadi sebelah kanan ni akan jadi kuasa 2. 1/4 kuasa 2. Jadi 1/4 kuasa 2 sama dengan 1/16. Okey, jawapan dia A. Nombor 4, isi padu sebiji bola ICM padu berubah secara langsung dengan kuasa 3 jarinya J. Okey, kita tulis dulu dia punya persamaan. I sama dengan K J kuasa 3. Dengan menggunakan K sebagai pemala. Okay, ungkapkan K dalam sebutan I dan J. Okey. K sama dengan I bahagi J kuasa 3 lah. Okey. Direct lah, dapat jawapan dia B. Okey, seterusnya nombor 5. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Okey. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, Y 2, X 1. Okey, baik. Sekarang ni dia macam ni. Y berkadar langsung dengan X. Y sama dengan KX. Okey. Nilai K ni kita ambil salah satu nilai kat sini. 2 dapat 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, kalau kita tengok sini, kalau Y bagi X, dapat 2. Ni Y bagi X dapat 8. Y bagi X dapat 5, 1, 8, 18. Jadi Y sama dengan X tak sama. Okey. Jadi, dua kuasa 250 Y bagi X. Kuasa 3. Ini 2 bagi 1. Okey. Kat sini kita kena, kalau Y bagi X tak dapat nilai yang sama. Jadi pemala tu mesti sama. Okay, konsep dia pemala dia mesti sama. Okay, baik. Jadi kat sini kita tengok kalau X kuasa 2, Y bagi X kuasa 2 tak dapat juga. Y 2, kalau X kuasa 2, dapat 1. 2 bagi 2, 1.
Okay, kat sini kita kena try macam ni. Y per X. Okay. Y per X kuasa 2. Satu lagi Y per X kuasa 3. Kita kena try 3 ni. Okay, kalau tengok pilihan jawapan tu, dia sampai kuasa 3 kan. Okay, baik. Jadi kat sini yang negatif ni tak logik lah. Okay, dia takkan jadi negatif, dia positif. Sama ada kuasa 2 atau kuasa 3. Jadi kuasa Y per X ni kalau kita kira tak dapat ni. 2 bagi 1 dapat 2. 16 bagi 2, 8. 54 bahagi 3 dapat 18. Jadi nilai Y per X tak sama. Dia tak dapat pemalar. Okay. 128 bagi 4, 32. Okay. 250 bagi 5 dapat 50. Jadi Y per X ni mewakili Y sama dengan KX. Jadi dia bukannya ni lah. Okay, sebab nilai pemalar dia tak sama. Jadi yang ni pula Y mewakili KX kuasa 2. Kita tengok Y bagi X kuasa 2 dapat berapa untuk setiap baris ni lah, kolom ni lah. Okay. Y2 bahagi 1 kuasa 2. Okay, dapat 2. Okay, yang ni 16 bahagi 2 kuasa 2 dapat 4. Tak sama. 54 bahagi 3 kuasa 2 dapat 6. 128 bahagi 4 kuasa 2 dapat 8. Okay. 250 bahagi 5 kuasa 2 dapat 10. Jadi tak dapat nilai pemalar pun bukan jugalah. Bukan juga. Okay. Yang ni pula yang Y per X kuasa 3 ni mewakili Y sama dengan pemalar K X kuasa 3. Kita tengok. Y2 bahagi dengan 1 kuasa 3 dapat 2. Okay, nilai yang kedua pula. 16 bahagi 2 kuasa 3 dapat 2. Okay, pemalar 2. Okay, yang ni 54 bahagi 3 kuasa 3 dapat 2. Okay. Kalau dapat 2 semua sama, dia pemalar dia tu 2 lah. Okay. 250 bagi 5 kuasa 3 dapat 2. Jadi pemalar dia 2. K tu 2. Okay, jadi persamaan dia Y sama dengan nilai K tu 2. X kuasa 3. Jadi jawapan dia D. Okay, itu cara dia. Ambil masa sikit lah. Okay, nombor 6. V berubah secara songsang dengan kuasa 2 W. Okay, V secara songsang. Okay, kita tukar terus kepada persamaan. V sama dengan K kuasa 2 W. Okay, berkadar songsang macam ni. Jika K ialah pemalar, cari hubungan antara V dan W. Okay, kita terus dapatlah macam ni. Okay, V sama dengan K per W kuasa 2. Dapat terus direct. Okay, nombor 7. Diberi bahawa T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 S. Okay, T sama dengan K per S punca kuasa 2S. Okay. Dan T sama dengan 2 apabila S sama dengan 100. Okay, T kita ambil 2. Kita cari nilai K tu. Punca kuasa 2. Okay, S tu 100. Jadi berapa nilai K? Punca kuasa 2 100 dapat 10. 10 darab 2, 20. K tu 20. Jadi T sama dengan 20 per S. Per punca kuasa 2S. Okay, jawapan dia C lah. Dapat direct. Okay, nombor 8. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah X dan Y. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okay, Y berubah secara songsang dengan X. Y sama dengan K per X lah.
Hitung nilai N. Okey, mula-mula nak dapatkan nilai K, gunakan nilai Y itu 8, gunakan nilai X itu 5. Okey, K per 5. Jadi nilai K itu 8 dan 5, 40. Okey, lepas tu Y kita guna nak cari nilai N. K nilai 40 bahagi X tu 16. Jadi N sama dengan 40 bagi 16. Dapat 2.5. Okey, 2.5 B lah. Okey. Soalan 9. Diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. P berubah secara songsang. Kita tukar terus pada persamaan. P sama dengan K punca kuasa 2Q. Okey, per dengan punca kuasa 2Q. Dan P sama dengan 4. Okey, gunakan P nilai dia 4. Apabila Q sama dengan 1 per 25. Okey, K. Okey, punca kuasa 2. Jangan lupa. 1 per 125. Okey, jadi nilai K itu, okey, punca kuasa 2, 1 per 25 tu, punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3. Okey, kena take note betul lah. Punca kuasa 3. Okey, baik. Punca kuasa 3, 1 per 125 tu dapat 1 per 5. Jadi nak dapatkan K, 4 darab 1 per 5. Jadi nilai K tu 4 per 5. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 512. Okey, sekarang ni P sama dengan K itu 4 per 5. Okey. Lepas tu, dia macam ni. Punca kuasa 3 Q. Okay, macam ni. Okey. Nak cari nilai P. Okey, nilai Q tu 512. Jadi punca kuasa 3 512. Okey, jadi tak boleh kira nilai P tu. 4 bahagi 5 bahagi punca kuasa 3 512. Dapat 0.1. 0.1 ni sama dengan 1 per 10 lah. Okey, 1 per 10. Okey, A jawapan dia. Seterusnya nombor 10. Dalam satu perjumpaan sukan sekolah, 9 orang murid lelaki telah ditugaskan untuk memasang kemah untuk tetamu. Okey, lelaki L9. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka ialah 2 jam 45 minit. Okey, masa T lah, masa 2 jam 45 minit. Okey, kita tukar kepada 2.75 jam. Okey. Diberi T sama dengan berubah secara langsung, berubah secara songsang. Okey. T sama dengan K bilangan tenaga kerja Y. Jadi T sama dengan K per Y lah. Jadi tenaga kerja tadi Y lah. Okey. Hitung masa dalam minit yang perlukan jika 15 orang murid lelaki melakukan tugas itu. Jadi kita cari nilai K dulu. Okey. Sekarang ni nilai T tadi 2.75 jam tu. Okey.
K per Y. Y itu tenaga kerja 9 tadi. Jadi nilai K itu sama dengan 2.75 darab 9. K 24.75. Okay. Menggunakan persamaan yang sama, T sama dengan 24.75 bahagi dengan Y. Sekarang ni dia tanya hitung masa yang diperlukan jika 15 orang murid lelaki melakukan tugas itu. Okey, T sama dengan 24.75 bahagi dengan 15. Berapa nilai T? Dapatlah. 2 jam 45. 3/4 daripada 60. Dalam minit. Okey, dalam minit. 24.75 bahagi 15 dapat 1.65. Okay, 165 ni dalam jam. Jadi kena darab dengan 60 lah. Dia nak dalam minit. Okay, darab 60. Dapat 99 minit. Okay, kena tengok soalan lah. Okay. Seterusnya nombor 11. Diberi bahawa Y berubah secara songsang. Okay, Y berubah secara songsang dengan 3X tolak 2. Jadi Y sama dengan K per 3X tolak 2. Dan Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 3. Okay, jadi kita gantikan X itu dengan 3. Tolak 2. Jadi 2. Okay. 3 darab 3, 9. 9 2, 7. Jadi nilai K itu 2 darab 7, 14. Okey, jadi persamaan dia Y sama dengan 14 per 3X tolak 2. Okey, cari nilai X apabila Y negatif 1. Okey, Y sekarang ni negatif 1. Okey. Nilai K itu 14. Sekarang ni kita nak cari nilai X. Okey, 3X tolak 2 ni sama dengan 14 bagi negatif 1, negatif 14. Okey, 3X sama dengan negatif 2 pindah belah kanan, jadi negatif 14 tambah 2 negatif 12. Jadi 3X sama dengan 12. Jadi nilai X negatif 12 bagi 3 dapat negatif 4. Jadi jawapan dia D. Okay. Nombor 12. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu tugasan T dan bilangan murid S. Diberi bahawa T berubah secara songsang dengan kuasa 3 bilangan murid S. Jadi T sama dengan K, K pemalar dia tu, kuasa 3S. Okay. Per dengan S kuasa 3. Cari nilai M. Okay. Mula-mula kita gunakan nilai yang atas ni lah, T15, S tu 3. Okay. T15, nilai K kita nak cari, nilai S yang kita gunakan 3 tu. Okay. 3 kuasa 3. Jadi K sama dengan 15 darab 3 kuasa 3. Jadi nilai K itu 405. Okay, jadi persamaan dia akan jadi T sama dengan 405 per S kuasa 3. Lepas tu nak cari nilai M, kita gunakan nilai T itu 15. T15 sama dengan 405 bahagi S kuasa 3.
Okay, nak dapatkan S kuasa 3, 405 bahagi 15. Dapat 27. Jadi kalau S kuasa 3, 27, maksudnya S sama dengan punca kuasa 3, 27. Jadi S sama dengan okey, jap. Sila kat situ. Okey. Okey, T itu nilai dia M. Kita nak cari M. T itu M. Okey. S tu 6. Okey, baik. M sama dengan 405 bahagi, okey, S tu nilai dia 6, 6 kuasa 3. Okey, baru kita boleh kira nilai M. Okey, 405 bahagi 6 kuasa 3. Dapat 1.875. Okey, 1.875 kita tekan kata A/B/C dekat kalkulator ni, kita akan dapat 178. 178 ni sama dengan 15 per 8 lah. Okey, A lah. Okey. Baik. 13 hubungan antara P, Q dan R ialah, okey, ini dia. Diberi bahawa, okey, sekarang ni P sama dengan, okey, kita letakkan pemala terus. Sama dengan pemala K. Okey, Q kuasa 1/2 tu maksud dia punca kuasa 2Q. Okey, per dengan R kuasa 3. Diberi bahawa P sama dengan 3. Okey, P 3 apabila Q sama dengan 114. Okey, kita masukkan nilai Q itu 144. Bahagi dengan R kuasa 3. R itu 2 kuasa 3. Jadi 3 punca kuasa 2, 144 tu 12. Jadi 12K 2 kuasa 3 dapat 8. Okey, nilai K itu sama dengan 3/8 bahagi 12. Jadi dapat nilai K. 3/8 bahagi 12 dapat 2 nilai K. Jadi P sama dengan 2 punca kuasa 2Q per R kuasa 3. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 36. R 4. Okey. P sama dengan 2 darab punca kuasa 2. Okey, Q itu 36. Bahagi dengan R itu 4. 4 kuasa 3. Okey, macam ni. Okay, jadi dapatlah nilai P itu kita kira. 2 darab punca kuasa 2, 36. Bahagi 4 kuasa 3. Dapat 0.1875. Tekan A/B/C dekat kalkulator tu dapat 3/16. Okey. Seterusnya nombor 14. Hubungan antara pemboleh ubah X, Y dan Z ditunjukkan oleh persamaan YZ kuasa 2 per X sama dengan 8. Nyatakan hubungan antara X, Y dan Z dalam perkataan. Okey, yang mana yang betul? Okey, A itu Y berubah secara songsang dengan X dan secara langsung dengan kuasa 2Z. Okey, yang ni kita susun balik. Nilai K dia ni 8. Okey, baik. Okey, YZ kuasa 2 per X sama dengan 8. Okay, kita susun balik. Okey, Y berubah secara Y sama dengan 8
X per Z kuasa 2. Ini persamaan asal dia. Jadi kita tengok Y berubah secara songsan dengan X. Salah lah. Dia berkadar langsung dengan X. Berkadar songsan dengan kuasa 2Z. Jadi A salah. B, Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsan dengan kuasa 2Z. Ya, betul. Okay, C kenapa salah? Y berubah secara songsan dengan X dan secara langsung dengan kuasa 2Z. Salah. Okay. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsan dengan punca kuasa 2Z. Bukan punca kuasa 2. Okay, kuasa 2Z. Jadi jawapan dia B lah. Okay. Ini nak uji kefahaman kita. Okay, nombor 15. Jadual di bawah menunjukkan nilai PQR diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsan dengan kuasa 2R. Okay, P sama dengan, kita masukkan terus formula, berubah secara langsung dengan Q dan secara songsan dengan punca kuasa 2R. Okay, mula-mula kita nak cari nilai M tu. Okay, hitung nilai M, nak cari nilai M, mula-mula kita gunakan nilai belah kiri dulu. P sama, kita cari nilai K dulu. P sama dengan 6, sama dengan K. Q kita guna 5, nilai 5. Okay, nilai R tu kita guna 9. Jadi kat sini kita dapat 6, okey 6 sama dengan okey K darab 5, 5K. Punca kuasa 2, 9 dapat 3. Jadi nilai K sama dengan 6 darab 3 bahagi dengan 5. Okey. 6 darab 3 bahagi 5. Dapat 18/5. Okey, 18/5. Jadi persamaan dia akan jadi Y pula P sama dengan 18/5 ni. Okey, darab dengan Q. Bawah ni punca kuasa 2 R. Okey. Itu nilai M. Sekarang ni nilai P ni kita ambil 12. Okey, 18. Q tu 5/3. Nampak macam rumit sikit lah, tapi kita masukkan nilai dia. 5. Okey, punca kuasa 2 R ni M. Okey, macam tu. Jadi kita teruskan lagi. Kat sini akan dapat 12. Okey, 18 darab 5/3 tu. Dan ni 18 darab 5/3. Okey, 18 bagi 3, 6 darab 5, 30. Di atas ni 30. Ni 5 darab punca kuasa 2M. Okey, 5 darab punca kuasa 2M tu. Okey, sama dengan 30 bagi 12. 30 bagi 12, 5/2. Kecilkan pecahan tu jadi 5/2. Okey, 30 bagi 6, 5, 20 bagi 6, 2. Okey, baik. Jadi punca kuasa 2M. Okey, 5/2 bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5 dapat 0.5. 0.5 ni 1/2. Jadi nilai M sama dengan, okey, punca kuasa 2 ni kita nak hilangkan, jadi pindah belah kanan, jadi 1/2 ni kuasa 2. Okey, jadi 1/4. 1/4 jawapan dia B lah. Okey, dia panjang sikit lah. Conteng-conteng sikit ruang yang ada, dapat jawapan lah. Soalan terakhir, diberi bahawa P berubah secara langsung. Kita tulis tu, P sama dengan K. Okey, berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2Q. Dan secara songsan per dengan kuasa 3R. Okey, ini dia punya persamaan. Okey, lepas tu dia tanya, jika P, okey, simbol hubungan ubahan ni Q sama dengan T per R sama dengan B. Nyatakan nilai T dan nilai B. Tak perlu kira lah, maksudnya kita dah dapat kat sini. Yang ni, okey, P sama dengan
Okey, K tu bila kita buat dalam bentuk persamaan, kita tukar balik kepada bentuk hubungan ubahan. Okey, Q ni punca kuasa 2 maksudnya kuasa 1/2. Okey. R tu kuasa 3 lah. Jadi berapa nilai T? T tu nilai dia 1/2. R nilai dia R ke V? V V. V tu kuasa V tu V sama dengan 3. Jadi jawapannya A lah. Okey. Itu saja. Jadi alhamdulillah cikgu dah berjaya berkongsi dengan para pelajar dan memberi tunjuk ajar pada para pelajar berkaitan dengan bentuk soalan praktis ke arah SPM kertas 1 untuk bab 1 ubahan di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, supaya diharapkan dengan perkongsian cikgu ni para pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan menguasai topik ataupun bab ubahan ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.